Okey. Okey, tapi kita share kat sini apa yang saya dapat. Okay, kita cerita basic dulu. Hawaii ni. Hawaii ni dia sebuah pulau, kita tahu. Pulau paradise lah, orang kata syurga dunia, orang datang bercuti, keindahan dia apanya. Tapi kita tahu tak apa terjadi sebenarnya pada anak watan Hawaii itu sendiri. Okey. Hawaii ni mula-mula ditemui oleh orang luar lah, kita orang Eropah, ialah orang Britain lah. James Cook, Captain James Cook, orang sama yang menjumpai Australia, New Zealand. James Cook ni akhirnya mati di Hawaii. Dia berperang dengan salah seorang chief dekat situ lah. Sejak itu orang Eropah mula datang ke Hawaii lah. Okey, pada tahun 1810, King Kamehameha, nama ni selalu kita dengar lah kalau kita movie orang putih, kita selalu dengar kan, King Kamehameha. Dia berjaya menyatukan kepulauan Hawaii ni. Laut Hawaii ni ada 8 buah pulau. Pulau Hawaii sendiri, Maui, Oahu, adalah lagi 8. Dia berjaya menyatukan pulau Hawaii ni dan dia tubuh satu kerajaan dia panggil The Kingdom of Hawaii, dan dia jadi raja lah. Start pada tahun 1820 tu, peneroka daripada Amerika mula datang. Sebelum tu orang England dah datang lah, Eropah. Amerika pula datang. Tapi yang datang daripada Amerika ni, dia orang ni sebenarnya mau balik. Dia nak masukkan, biasalah kerja nak masukkan Kristian kat situ. Dan dia orang juga berniaga, membuka ladang tebu, especially tebu lah, berniaga buat gula Kita cerita dia, orang Hawaii ni dia tanah pada dia tak ada dalam dia punya culture dia, budaya dia, tanah ni tak ada orang boleh milik. Dia tak ada personal owner, tak ada persendirian. Tanah adalah tanggungjawab raja dia untuk jaga tanah di Pulau Hawaii. Tapi bila orang putih datang ni, Amerika, Europe ni datang, dia buka ladang. Bila dia buka ladang, dia buka je lah sebab tak ada orang punya kan, dia buka. Dan orang Hawaii pun, dia pun ambil aja pokok-pokok tebu tu. Jadi dia jadi ada masalah. Jadi Raja Hawaii selepas Kamehameha tu, yang Kamehameha nombor 1, dia lepas tu bila sampai tahun 1840, Kamehameha 3, dia buat undang-undang. Jadi dia tubuh perlembagaan. Jadi maka mula pada itu, Hawaii ini ialah sebuah negara merdeka dengan sistem raja berperlembagaan macam Malaysia. Jadi di situ sebab raja perlembagaan kenalah ada parti politik. Jadi pada masa yang sama, yang Mubalik tadi tu, dia pun buka juga parti politik dia tahun 1840. Okey, so berjalan berniaga, dan orang yang Amerika, Eropah ni semakin kaya, berniaga gula, produce gula, kaya, dan bila kaya, dia pun politik dia pun makin hebat kan, makin hebat. Lepas tu di dalam parlimen dia makin ramai wakil daripada peneroka ni, ataupun saudagar Amerika, Eropah ni semua tadi. Sampai ke satu tahap, untuk menjaga kepentingan dia orang, dia dah merasakan dia pula perlu nak ambil alih negara. Jadi apa terjadi pada tahun 1887, selepas 47 tahun tau, maknanya dia tubuh parti tu, 87 dia dah semakin kuat. 87 dia paksa raja masa tu, iaitu raja dia bergelar King David Kalakaua. King David Kalakaua ni dia paksa sign perlembagaan baru yang menarik balik hak orang Hawaii, hak milik tanah orang Hawaii, hak mengundi orang Hawaii, dan juga perlembagaan yang memberi kelebihan kepada peneroka-peneroka, pendatang-pendatang yang membuka niaga ladang. Selepas itu, yang King Kalakaua ni mati, maka diambil alih oleh adik dia, Queen Liliuokalani, nama dia tu harap saya sebut betul lah. Liliuokalani ni tidak mengiktiraf perlembagaan yang ditukar tadi tu. Dia nak buat balik, tapi disebabkan itu, maka satu gerakan menggulingkan dia. Itu terjadi pada 1893, 2 tahun je lepas dia pegang tampuk pemerintahan. Dan selepas tu habislah Hawaii, tiada lagi sebuah negara merdeka. Lama-lama kalau kita baca seterusnya, dia menjadi salah satu state atau salah satu wilayah dalam Amerika Syarikat yang diiktiraf pada tahun 1959. Sebelum tu Amerika just mengawal saja. Itu back story dia. Jadi cerita dia tadi yang menarik tu ialah parti tadi tu, parti yang Mubalik tadi, daripada pendatang dia membesar, sebab dia kaya dia dalam parlimen, sampai dia boleh memaksa raja tu menandatangani perlembagaan baru. Kenapa dia boleh paksa raja tu sign perlembagaan baru? Sebab raja tu pun ada masalah skandal rasuah. Skandal rasuah dia adalah skandal candu. Dia nak bagi opium, lesen opium. Dia bagi offer sana, offer sini, kiri kanan dia ambil duit. Lepas tu dia bagi seorang. Yang tak dapat, mulalah buat hal. Jadi inilah membawa kepada kejatuhan kerajaan raja berperlembagaan, kerajaan merdeka, kerajaan berdaulat Hawaii. Okey, apa jadi dengan orang Hawaii sekarang ni? Orang Hawaii sekarang, anak watan Hawaii sekarang ni, ialah adalah 1-2 yang kaya. Tak pernah ada satu pun orang Hawaii pernah jadi governor di Hawaii sekarang. Rakyat ataupun anak watan Hawaii sekarang ni kebanyakannya, ataupun dia etnik dia dipanggil, sekarang dia dikira etnik minority, dan dia orang adalah yang termiskin. Bangsa Hawaii sekarang ni adalah etnik yang termiskin di Hawaii. Dia
seperti saya cakap, dia macam sama dengan kita. Bangsa Hawaii ataupun anak watan Hawaii ni tersisir di pulau Honolulu ke apa ke, sebab apa? Mereka tak mampu nak memiliki hartanah di pulau Hawaii sebab pulau Hawaii dah jadi mahal. Dia orang tak mampu. Dia orang sekarang kebanyakannya homeless, tidak berumah. Dia duduk dalam kemah. Boleh tengok, kalau you tengok kat YouTube, you boleh cuba cek apa jadi tu, the native of Hawaiian. Semasa Raja Kamehameha sampai ke Kalakaua ni pernah keliling dunia untuk belajar macam mana nak majukan negara dia, dan dia pernah berjumpa dengan Sultan Abu Bakar Johor semasa dia melawat Jepun. Dia turun ke China, Jepun, turun sampai ke Singapura, nak pergi ke Thailand, ataupun ke Thailand dulu baru turun ke Singapura. Dia jumpa dengan Sultan Abu Bakar, dan dia kata memang kita pun juga darah Melayu. Jadi sebenarnya Hawaii dengan Kesultanan Johor sebenarnya ada hubungannya agak baik. Jadi itulah tadi, bila kita cakap pasal yang parti tadi tu kan, dia dah kaya, dia dah mula nak menguasai parlimen, dia sampai tahap dia boleh ambil alih kerajaan. Masa zaman kerajaan dia, negara tu dah pendidikannya maju, rajanya bagus, rajanya pergi mencari pengetahuan keliling dunia. Dia bawa balik apa? Dia bawa balik literate. Dia jumpa Thomas Alva Edison, dia jumpa raja ni masa zaman tu, dan istana dia di Hawaii adalah istana yang pertama ada literate. White House pun belum ada literate sebab masa tu Presiden White House tak yakin lagi, tapi Hawaii dah ada literate. Pelajaran dah ada, dia panggil medical dia ataupun perkhidmatan kesihatan dia percuma untuk rakyat dia. Sekarang ni rakyat dia tak mampu nak dapat perkhidmatan kesihatan, rakyat dia tak berpelajaran, semua kebanyakannya homeless. Itu yang saya cakap, bila kita fikir balik yang kata jangka masa kerajaan Hawaii berdaulat hanya 83 tahun saja, dan kita baru 66 tahun. Kalau saya refer lah, saya selalu jumpa dengan Tun pun bertanya, Tun ni ada ke teropong ajaib yang boleh nampak masa depan, yang you boleh, masa dulu dia predict, dia kata UMNO akan jatuh bila tahun 20 tahun sebelum tu dia dah cakap. Jadi dia kata dia nampak pattern. Bila saya baca pasal kisah Hawaii ni, sejarah dia tu nampak macam ini sejarah macam sama, bukan serupa, macam sama dengan Malaysia. Tapi bezanya sejarah dia dah lalu. Tapi di kita di sini macam sedang melaluinya. Jadi itu yang saya baca dan kaji lagi lah kan. Jadi di sini saya pun rasa kalau kita baca sejarah Hawaii ni, dia punya pattern tu, lepas tu kita tengok kita sekarang ni, pattern dia seakan-akan sama. Kita orang Melayu, Hawaii ni pun sebenarnya boleh katakan rumpun Melayu, dia Polynesian kan. Kita pun sebenarnya ada juga DNA Polynesian. Sebenarnya kalau dia beri peluang memang dia hebat. Kita pun hebat juga. Tapi itulah dia, kalau kita kaji perjalanan sejarah dia, politik dia, kita kaji politik kita dengan keadaan kita. Dia satu pulau yang strategik dari segi ketenteraan. Malaysia satu tempat yang strategik untuk laluan perdagangan. Satu itulah orang nakkan tanah yang bertuah ni. Jadi saya rasa itulah untuk kita sama-sama fikirkan, boleh ke kita jadi seperti orang Hawaii satu hari nanti kalau kita tak hati-hati dengan apa yang kita ada lah, dan pertahankan apa yang kita ada, especially perlembagaan kita 153 tu. Hawaii pun dia boleh suruh raja dia paksa tukar perlembagaan, bermakna perlembagaan tu buatan manusia dan boleh ditukar bila-bila saja. Sekian.